Bertemu kembali dalam cerita dan kali ini kita nak membawakan sejak daripada pagi tadi kita hantar wartawan hebat kita Faris Azman untuk meninjau krisis air sebenarnya di mana di beberapa loji rawatan air di Selangor ini ditutup disebabkan oleh pencemaran, dan juga kita hantar Faris untuk melihat kepada punca pencemaran tersebut. Dan kali ini berbeza visual yang dihantar pulang oleh Faris, iaitu kita melihat kawasan yang sedikit ke dalam dituju, menaiki four wheel dan sebagainya. Kita naik kereta-kita lah, tapi mencari punca dan juga sebab kenapa tercemarnya sungai tersebut. Kalau boleh ceritakan terlebih dahulu. Baik, kita dikejutkan pada pagi tadi apabila loji rawatan air Rantau Panjang SSP 1, 2 dan 3 dihenti tugas pada pagi tadi. Ekoran terdapat muka sauk LRA ini dikesan 4 ton bacaannya. Jadi apabila isu air ini kita dah sangat familiar kalau ikutkan kan. Saya pun beberapa kali pasal isu air ini. Jadi tadi kami mengikut Esko Kerajaan Negeri Selangor, Hilosian, iaitu Esko yang berkaitan dengan air di Negeri Selangor. Dan beliau membawa kami ke satu tempat di mana kawasan ini merupakan kawasan yang menjadi punca pencemaran, iaitu kawasan kolam ternakan ikan di Hulu Selangor. Seperti anda boleh lihat di visual ketika ini, di mana kawasan ini sebenarnya, Najib, kalau kita selalu pergi ke loji rawatan air di tepi jalan dan sebagainya, tapi ia agak mencabar kerana kami menggunakan kereta kenderaan Awani sendiri, bawah tu beberapa kali tergesek dengan tanah, dengan batu dan sebagainya, sebab agak mendalam, sangat dalam. Kawasan pedalamannya lebih kurang setengah jam pergi dan balik. So lebih kurang jauh beberapa kilometer ke dalam untuk melihat betul-betul adakah ia benar punca pencemaran dan sebagainya. Jadi Esko Kerajaan Negeri Selangor, Hilosian, ataupun kita panggil sebagai Losian, telah pun membawa kami ke sana. Pada masanya, pada awal tu kita nak buat secara live dalam Facebook. Tetapi apabila masuk ke kawasan itu, daripada 4G pergi ke 3G, satu bar dan tak ada line, no service. Jadi tak dapatlah kami bawakan secara langsung apa yang berlaku dalam tinjauan kami di Hulu Selangor itu. Tetapi ini visual, anda boleh lihat bagaimana kawasan kelapa sawit ini merupakan kawasan yang sering dijadikan sebagai kawasan ternakan. Ada kambing, ada ternakan lembu dan sebagainya. Pada masa yang sama, ternakan aquaculture ataupun ikan turut menjadi kawasan utama di sekitar kawasan ini. Tetapi apa menariknya, apabila perjalanan yang agak jauh ini, kami sampai di kawasan ataupun di kolam itu, agak terkejut. Ini antara kolam-kolam ikan, lebih kurang 57 kolam ikan yang ada kat situ. Banyak, sangat besar kawasannya dan pemilik yang sama. Tetapi ada satu kolam ikan ni yang menjadi punca utama pencemaran, dipercayai. Siasatan masih lagi dijalankan, tapi dipercayai. Saya turun daripada kereta, kenderaan, bau bangkai ikan keli itu sangat kuat. Dan apabila kita bertanya kepada Esko, adakah bau ini yang dapat dimasukkan apabila 4 ton? Ya, bau seakan-akan bangkai dikesan di pencemaran di Sungai Selangor. Tetapi apabila ini kawasan boleh katakan kolam itu telah pun kering. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau, pemilik kolam ternakan ikan ini, apabila ia kering, ada ikan-ikan keli ini yang masuk ke dalam lumpur. Dan apabila air tak ada, dia mati. Jadi mereka masukkan air semula agar bangkai-bangkai ikan keli ini akan terapung. Tetapi bangkai ini akan digunakan semula sebagai umpan. Itu kata beliau, kata mereka yang berada di situ. Tetapi baunya tu sangat tidak menyenangkan. Kita pakai mask pun boleh masuklah, boleh masuk bau tu, ikan-ikan yang timbul anda boleh lihat. Dan kawasan ini sebenarnya lebih kurang 50 hingga 100 meter daripada anak sungai. Betul-betul di tepi anak sungai. Dan anak sungai ini terus ke Sungai Selangor. Jadi pemeriksaan pada awal pagi tadi, pukul 4 pagi, skuad pantas ataupun skuad cepat daripada luas sendiri telah pun membuat pemeriksaan di setiap anak-anak sungai ini dan dapat mengesan terdapat bau yang sama di aliran sungai yang ada berhampiran dengan kolam ini. Jadi mereka terus pergi ke kawasan ini membawa polis dan sebagainya. Dan anda boleh lihat ini antara agensi-agensi kerajaan, antaranya Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Kesihatan turut ada, kerana perkara ini mengakibatkan lebih daripada 891 kawasan yang terlibat. 861 kawasan yang terlibat. Jadi
isu air ini bukan isu yang baru, tetapi setiap kali ia berlaku, puncanya itu dilihat berbeza-beza. Kalau sebelum ini melibatkan ada kilang dan sebagainya yang membuang dalam sewage system ataupun manhole di kawasan perindustrian, tetapi kali ini melibatkan industri perikanan. Tetapi perkara ini kata Louisian tadi, YB kita mengatakan bahawa 6 sampel telah pun diambil untuk dibawa ke makmal Jabatan Kimia dan sebagainya untuk dikaji sama adakah benar ataupun sebaliknya mengenai dengan perkara itu atau pembacaan ton itu. Pada masa yang sama, laporan polis telah pun dibuat dan pihak luas buat pertama kalinya selepas diwartakan enakmen pindaan 2020 ini, section ataupun yang telah pun dikatakan oleh Exco kita, di mana denda RM200,000 sehingga RM1 juta akan dikenakan kepada pemilik jika benar didapati bersalah. Mengikut apa yang mereka katakan, bukti-bukti itu semua. Maknanya mereka memang melepaskan air daripada kolam yang ada ikan yang mati ke sungai, anak sungai tersebut. Ke anak sungai itu, dia discharge ke anak sungai itu. Ini kata Exco Kerajaan Negeri sebab mereka dapat kesan pada pagi tadi, aktiviti itu masih lagi berjalan. Tetapi apabila datang ke sini, kawasannya air itu dah kering, tetapi apabila sampai, kami tiba, dalam visual itu, air itu dah naik semula. Maksudnya mereka dah masukkan air balik. Tetapi kita tak nak komen mengenai dengan secara spesifik benda itu. Tetapi apa yang Exco katakan, mereka nampak perkara itu berlaku lah. Maksudnya discharge itu keluar daripada aliran sungai sehingga ke Sungai Selangor. Jadi, ada buktinya lah. Ada buktinya daripada pihak luas sendiri. Dan pada masa yang sama, Exco juga mengatakan bahawa hak milik tanah itu 99 tahun. Tetapi pemilik premis itu tidak mempunyai lesen yang sah daripada Majlis Daerah Hulu Selangor, termasuk dengan lesen dikatakan membina premis atau pembangunan itu perlukan lesen. Pembinaan ataupun kawasan-kawasan tempat tinggal pekerja itu juga memerlukan lesen atau memerlukan ada yang dikatakan lesen ataupun permit dan sebagainya. Tapi itu tidak ada. Jadi tindakan akan diambil. Tapi status kawasan tanah itu adalah untuk aquakultur. Status aquakultur. Tetapi menjadi persoalan apabila status aquakultur hak milik, tetapi adakah memerlukan lesen dan sebagainya. Tapi Exco mengatakan perlu daripada Majlis Daerah Hulu Selangor. Dan mungkin dari segi pemantauan dan sebagainya. Pada masa yang sama, Exco Kerajaan Negeri Hiloisian ini mengatakan bahawa Majlis Daerah Hulu Selangor akan melakukan pemantauan di sekitar kawasan itu. Kerana kami bertanyakan sebenarnya apabila selepas satu episod pencemaran, satu lagi episod pencemaran berlaku kan, adakah pemantauan ini secara lebih berkala? Disebabkan 24 jam beliau katakan itu. Tetapi daripada isu pencemaran disebabkan oleh kawasan industrian, kini melibatkan aquaculture, ikan dan sebagainya. Tapi apa yang menarik juga, beliau mengatakan bahawa Kementerian Pertanian juga diharapkan untuk berganding bahu dengan kerajaan negeri, kerana beliau mengatakan perikanan di laut adalah di bawah pemantauan Kementerian Pertanian, tetapi perikanan di darat ini tidak tertakluk di bawah Kementerian Pertanian. Jadi di situ mungkin ada grey zone yang boleh dilihat semula untuk memastikan bahawa perkara ini tidak lagi berlaku. Kerjasama dan juga penyepaduan tugas itulah bersama dengan pihak berkuasa yang terlibat semua kan. Ketika Faris tiba di sini, ada ke tidak sebenarnya pemilik di kawasan tersebut? Ada. Sebenarnya pemilik itu ada. Pemilik itu sendiri sedang bercakap dengan Exco. Saya dengar daripada tepi, dengar bagaimana dia cakap. Ada yang apa yang Exco katakan apabila mereka berbual, beliau menafikan dan sebagainya. Jadi tetapi siasatan itu akan dijalankan untuk memastikan betul ke tak. Apa yang dikatakan buat masa ini adalah penafian. Tetapi apabila bau itu skuad ataupun penguatkuasa luas pergi ke kawasan pencemaran itu, baunya sama. Buat masa ini, kerana kita tahu kalau satu-satu pencemaran itu, skuad ataupun anggota penguatkuasa agensi yang terlibat, mereka akan buat satu kawasan yang besar untuk melihat mana puncanya. Kalau aliran air sungai ini sebenarnya, Najib, daripada A dan B, kalau B itu tercemar, mereka akan ikut sungai itu sehinggalah ke mana yang ada bau begitu detail. Mereka akan cek satu ke satu sampel. Kalau satu aliran A dengan B ni sama, adakah sebaliknya selepas itu aliran mana pula sungai yang sama. Jadi mereka akan terus mengikut sampailah punca itu dapat. Jadi
sebenarnya mereka perkara ini bukanlah semua orang nak. Kalau kita tahu masalah air di Selangor ini agak kritikal kan. Banyak lagi perkara-perkara yang telah pun dijalankan oleh kerajaan, negeri dan sebagainya, inisiatif KASA. Pada masa yang sama, tanggungjawab ni yang dipersoalkan adalah tanggungjawab bukan hanya kita sebagai pengguna tetapi orang yang berada yang melakukan perniagaan, aquakultur, industri. Bagaimana dengan tanggungjawab mereka ni? Itu yang dipersoalkan sebenarnya. Kalau perkara ini boleh berlanjutan, adakah kita akan berhadapan kerana ini kali ke-11 pencemaran air di Selangor. Tempoh dekat-dekat sebenarnya kan? Dalam tempoh sangat dekat. Sebab saya dalam Twitter saya juga ada yang mengatakan bahawa again, seriously asyik benda ni yang berlaku. Jadi ini mungkin kalau kita takut rakyat sendiri telah pun muak dengan perkara ini. Itu yang diluahkan dalam media sosial dan sebagainya. Jadi pada masa yang sama tidak akan diambil oleh kerajaan, pada masa yang sama kesedaran ini yang beberapa kali kita buat tinjauan mengenai dengan air, kesedaran di antara bukan pengguna saja yang saya katakan tadi itu perlu lebih banyaklah. Perlu melibatkan semua pihak, bukan sahaja pihak berkuasa, ahli perniagaan ataupun pemilik premis dan juga pemilik aquakultur. Tidak kira sesiapa saja perniagaan anda yang ada discharge bahan-bahan seperti ini perlulah melalui proses-proses yang disahkan cara yang betul oleh Jabatan Alam Sekitar sebagai contoh. Kerana ini penting, kerana pada akhirnya kemudaratan itu, kesan itu diterima oleh orang ramai, berjuta-juta orang yang duduk di Selangor ini menerima kesan. Penting untuk tanggungjawab itu dan juga kita semua juga mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kebersihan sungai kita kan. Pada akhirnya laporan ini akan dimuatkan, telah pun dimuatkan dalam astrawani.com dan malam ni 7.45 kita akan laporan secara lebih terperinci mendalam mengenai dengan apa yang berlaku. Ya, dengan visual yang diambil dan sebagainya. Okey, terima kasih Faris. Itu sahaja cerita untuk jam ini. Semua ini akan kami rangkumkan di laman web kami astrawani.com dan juga pasti setiap Buletin Awani kami akan membawakan perkembangan terkini bukan sahaja berkaitan COVID-19 dan ketika ini fokus kami juga tertumpu kepada perkembangan politik di negeri Perak. Sekian sahaja cerita saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.